Okay. Sistem pentadbiran Malaysia. Malaysia adalah merupakan negara demokrasi yang mengadukan kepada raja perlembagaan. Yang Ketua Agung merupakan ketua negara, ketua negara, tetapi pentadbiran dilaksanakan oleh, boleh tuan tengok, saya nampak dalam ni perkara perlembagaan dan sebagainya yang menyatakan bahawasanya Agung merupakan ketua negara, tetapi pentadbiran negara adalah terletak solely ataupun orang kata apa, sepenuhnya kepada Perdana Menteri. Beliaulah yang mentadbir negara. Dan sebarang advice, ini law undang, sebarang advice daripada Perdana Menteri, raja tidak boleh tolak. Raja tidak boleh tolak. Tuan-tuan boleh tanya siapa mentadbir sebenarnya? Tuan jawab ni. Sebarang advice daripada Perdana Menteri, boleh tengok balik, raja tidak boleh tolak dan raja wajib terima, kecuali dalam 3-4 perkara ya. Okay? Dan menteri juga yang melantik, Perdana Menteri juga yang melantik menteri. Dan bila Perdana Menteri melantik menteri, raja tidak boleh tolak. Raja tidak boleh tolak. Raja tidak boleh tolak. Dan raja juga tidak ada hak untuk memecat menteri. Tak ada hak. Raja tidak ada hak untuk memecat menteri. Tidak ada hak untuk memecat menteri. Yang ada, saya akan datang nanti, bagaimana hubungan raja dengan menteri. Bila mana Perdana Menteri dilantik, dan Perdana Menteri datang kepada mana? Perdana Menteri datang daripada mereka atau seorang yang mendapat sokongan yang terbanyak dalam parlimen. Dan tidak ada sebarang peruntukan perlembagaan yang menyatakan dia mesti seorang Islam. Mana saya kemarin dengan Tuan Hamid, kami ada meeting kita negara malam. Penasihat syariah negara, Tan Sri saya, Tuan Hamid dan sebagainya. Saya duduk sengaja dengan dia nak faham benda ni. Saya kata tu datang hari ni, tak boleh, saya tak lah. Dia kata nanti pun jauh benda ni nanti pun tinggal dalam surau. Kemudian saya janji dah bagi dia kata, orang nak bagi dia kata. Saya tak buat, saya cakap ini cerita kedua. Ini cerita dia lah. Itu kalau tu saya dia. Kalau ketua hakim, ketua hakim tak faham, dia tak faham ni lah. Maka ketua hakim adalah Tuan Hamid Muhammad. Tuan Muhammad Sri. Beliau menyatakan bahawasanya yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri berdasarkan perlembagaan adalah, saya nak tahu juga semua saya nak kompon mengenai cara fikir saya bersilap. Ialah mereka yang mendapat komen terbesar di dalam perlembagaan, dalam ini. Dan tidak ada peruntukan pun yang menyatakan mesti orang Islam saja. Okay? Makna kami takdirkan bahawasanya orang bukan Islam yang mendapat komen terbesar ataupun mendapat kepercayaan terbesar, maka dia akan menjadi Perdana Menteri. Ini perlembagaan. Okay? Orang boleh jawab, ya kalau kita combine orang Melayu UMNO, orang Melayu PAS, orang Melayu PKR, sudah tentulah orang Melayu orang Islam akan menjadi majoriti. Takkanlah mereka nak melantik orang bukan Islam. Saya rasa benda ni kita kena halusi. Jika orang Islam ni pun ada yang tak kisah pun siapa jadi menteri, betul tak? Ramai orang tak kisah. Tuan-tuan tanya orang liberal, dia tak kisah siapa yang menteri pun. Pada dia, races, religion, tak ada. Betul. Yang penting dia seorang yang baik. Kalau kita produce ramai lagi orang macam ni, tak mustahil satu hari walaupun dia orang Melayu dilantik jadi parlimen, dia tak kira orang Islam jadi pemerintah, jadi Perdana Menteri. Dan okeylah, hujung lagi saya kata saya debatkan betul malam. Dia kata itu nak debatkan ketua negara ni, yang tak kisah Tuan General juga. Saya kata bagaimana kalau tiba-tiba bawa kepada raja tak setuju. Okay, katalah seorang hamba Allah Acong, okay, bukan Islam, mendapat komen terbesar di dalam parlimen. Komen dari orang bukan Islam, orang Islam yang tak kisah, maka dia mendapat komen terbesar. Mendapat orang apa, komen terbesar dalam parlimen. Maka dia bawa kepada Agung untuk supaya Agung endorse pelantikan dia sebagai Perdana Menteri. Okay, endorse pelantikan Perdana Menteri. Boleh tak boleh? Saya tanya. Dia kata boleh. Agung boleh tak endorse? Agung akan terpaksa pergi kepada parlimen untuk bertanya kepada parlimen siapakah yang mereka paling sokong. Saya kata baik Sulaiman lah yang pergi ke jumpa Agung. Bukan sebab sokongan dia orang. Dia bagus. Dia kata kalau macam tu, dia kata aku ada hak satu je. Aku ada hak untuk pergi balik ke parlimen untuk menyatakan kepada mereka, saya minta kamu sokong siapa-siapa yang bagus, siapa-siapa yang dapat komen yang besar. Saya kata kalau macam tu, dan betul kita tak sesuaikan. Yang sebenarnya hamba Allah tu pergi jumpa bagus sebab apa? Sebab dia mendapat komen terbesar dalam parlimen. Jadi kalau kita boleh parlimen kata kami dah sokong dia dah, apa nak buat apa? Itu saya pun tak tahu. Tapi kalau berbagai itulah. Maknanya aku kata balik parlimen.
Ini poin yang besar. Tidak ada undang-undang mengatakan mesti orang Islam. Tetapi kita husnuzon sofa menyatakan bahawa ini berikan majoriti dalam orang dari Islam, sudah tentulah mereka akan memastikan bahawa ini orang Islam yang akan menjadi Perdana Menteri. Adakah perkara keputusan? Kita yang buat keputusan. Sebab apa saya kata buat keputusan? Kalau kita buat keputusan untuk melantik seorang Muslim yang tak kisah ke Parlimen, itu mungkin tak kisah. Tapi kalau kita melantik Muslim yang kisah, yang akan memastikan bahawa ini kuasa umat Islam yang akan menjadi Perdana Menteri, maka dia akan pastikan. Nampak? Pergi balik orang utama kata tim Nabi memang tu juga. Dia akan balik kepada pemilihan juga dalam calon juga. Bahawa sebenarnya calon tu yang akan menentukan apa dia sekali Perdana Menteri. Kalau kita tak hati-hati memilih calon, tak mustahil bahawa sesuatu masa nanti orang tak kisah mana. Jadi pemilihan calon